yang direct ni ialah subuh gajah. No, Ustaz? Subuh gajah ni. So apa hukumnya bagi orang yang melazimi subuh gajah ni? Soalan pertama ialah tips untuk kita bangkit awal. Yang kedua ialah kita orang yang mengamalkan subuh gajah ni. Tafadhal ya Ustaz. Salasun 30 minit insyaAllah. Banyak poin tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil, Tuan Moderator, Tuan Guru Ustaz Zamri bin Mustafa Al-Yani yang main banyak pagi ni, nampak gaya. Yang kedua, Al-Fadhil Tuan Ahli Barisan dari panel, Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Nazri bin Hanafi, ataupun gelaran yang makruf kepada beliau Bollywood Junior, Barisan Kepimpinan Masjid Timah, khususnya muslimin muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni pagi yang ke-15 daripada bulan Zulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama boleh berada di dalam majlis ilmu, di dalam forum selepas daripada sembahyang subuh berjamaah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada zaman dahulu ada seorang lelaki-lelaki yang cukup kejam atas muka bumi. Kejam lah. Kalau dalam sejarah disebut antara manusia yang paling kejam atas muka bumi. Namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang manusia yang banyak bercakap menggunakan pedang. Dia bercakap dengan pedang. Maknanya kalau dia tak puas hati kat siapa-siapa, dia pakai kira pencung. Mulut tak cakap banyak, tapi tangan dia cepat. Walaupun Hajjaj ni seorang manusia yang kejam, tapi dia ada satu pantang. Pantang dia satu dia pantang bunuh orang sembahyang subuh berjamaah. Ini disebut dalam kitab Risalah Majmu' Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dia pantang satu dia pantang bunuh orang sembahyang subuh berjamaah. Dia akan pergi dekat siapa-siapa yang dia tak puas hati tu, dia akan tanya, "Aloh, sembahyang subuh jemaah?" Kalau hamba Allah tu kata sembahyang berjemaah, dia akan balik, dia tak bunuh. Esok dia main lagi, sembahyang subuh jemaah, sembahyang, dia balik. Tapi kalau kata dia main tanya sekali, sembahyang subuh jemaah, tak sembahyang, dia pancung terus. Sebab apa dia buat macam tu? Dia takut dengan satu hadis yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Nazri sebentar tadi. Man shalla subhi fi jama'atin, siapa sembahyang subuh secara berjemaah, fa huwa fi dhimmatillah. Orang ni dia akan berada dalam perlindungan Allah selama satu hari. Allah lindung orang sembahyang subuh jemaah ni satu hari. Sebab itu kita kalau nak cari perlindungan sembahyang subuh berjemaah. Ibu-ibu di belakang kalau kata nak selamat duduk di rumah, suami pergi kerja, kita duduk di rumah. Lah ni dengan orang pecah rumah, orang masuk rogol, orang masuk apa. Nak selamat daripada perkara-perkara seumpama tu, sembahyang subuh berjamaah. Anak kita yang duk pergi kerja, nak selamat daripada orang duk rompak tengah jalan, orang sekat tengah jalan, takut sekali duk pergi kerja, orang tuang isi lah apalah. Nak elak daripada benda tersebut, sembahyang subuh berjamaah. InsyaAllah, Allah jaga kita satu hari. Boleh dapat kan? Dan manusia yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, salah seorang daripada 4 manusia yang angkat takbir sembahyang Allahu Akbar, sembahyang 2 rakaat tapi clear 30 juzuk. Satu daripada 4 kalau tak silap saya, manusia yang angkat takbir sembahyang sunat 2 rakaat Allahu Akbar tapi habis 30 juzuk dalam 2 rakaat ni. Disebut dalam kitab Al-Mustazraf. Itulah manusia yang terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj. Dia pancung Sayyiduna Sa'id bin Jubair, lepas daripada tu seminggu kemudian lebih kurang Hajjaj pula mati. Awak yang senyap, nampak kaya. Sebab tu kelebihan sembahyang subuh berjemaah ni sebenarnya satu benda yang cukup-cukup besar. Di sisi Islam, malah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tadi Al-Fadhil Ustaz Nazri ulah pada kita sekalian tentang kelebihan solat subuh secara berjemaah. Yang jadi masalahnya sekarang, macam mana nak buat? Yang tu kelebihan ni banyak, betul kita dengar kelebihan perbuatan tersebut, kelebihan amalan tersebut. Kita duk dengar tu, kita teringin lama dah. Tapi soalan dia, macam mana nak buat?
Jadi pagi ni insya-Allah saya ambil masa lebih kurang 20 minit je lah. Saya ni point tak banyak. Ya. Tambah pula dia pair saya dengan Ustaz Nazri. Saya dengar nama Ustaz Nazri, saya takut dah lah. Saya suara tak sedap. Dia fikir nak menyanyi apa pagi ni. Tengok-tengok main pula tuan moderator pun menyanyi pula. Oh, lagi jam saya pagi ni. Pasal kita memang tak upaya, suara memang tak sedap semua. Tak apalah, bagi kita bagi 2 orang cukup menyanyi noh. Saya tak upaya, minta maaf lah noh. Insya-Allah. Baik. Pagi ni saya akan sebut pada ibu sekalian beberapa belas perkara cara untuk sembahyang subuh cara berjemaah. Macam mana nak bangun awal. Saya akan bagi banyak perkara, setakat mana kita boleh buat berjalan. Benda simple-simple je insya-Allah. Boleh kan? Dan poin ataupun cara untuk bangun sembahyang subuh berjemaah saya petik daripada satu kitab, Salatul Fajri Masna'ur Rijal, yang dikarang oleh Al-Ustaz Abdul Azim Badran. Beliau di antara seorang ustaz yang susun cara-cara macam mana kita nak bangun sembahyang subuh berjemaah. Macam mana kita nak bangun sembahyang subuh. Dan dalam ni dia sebut lebih kurang 20 poin. Saya sebut semua sekali. Saya sebut lebih kurang 15 kot insya-Allah. Kalau masa masih ada lah insya-Allah. Yang pertama sekali dia pesan kepada kita cara nak sembahyang subuh berjemaah, kena tidur awal. Tu nombor 1. Siapa nak sembahyang subuh berjemaah malam kena tidur awal. Cara lain tak ada. Tidur awal. Pukul 10 lena. Kalau lena pukul 10 insya-Allah kita boleh bangun pukul 4.30, kita boleh bangun pukul 5. Tapi kalau malam tidur pukul 12, pukul 1 duk tengok Chelsea lawan Crystal Palace. Pukul 11 duk tunggu Gusti pula, insya-Allah ghalibnya biasanya bangun lambat. Jadi kalau nak bangun awal kena tidur awal. Sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu sekalian boleh tengok Nabi SAW pesan dalam satu hadis adab macam mana kita nak didik anak. Antara yang Nabi sebut, baginda mengatakan laranglah anak-anak kamu keluar, minta maaf, panggillah anak-anak kamu balik bila dekat-dekat nak maghrib. Satu, tu adab lah. Dekat-dekat nak maghrib, Nabi kata panggil anak-anak semua balik. Jangan biar mereka main dekat-dekat luar rumah. Maghrib panggil balik. Sebab tu kita duk pesan, kalau boleh maghrib-maghrib tak usah duk jalan pergi Tesco. Jangan. Maghrib-maghrib tak usah duk jalan kedai makan. Maghrib-maghrib tak usah duk pergi jalan pasal malam. Nak pergi pasal malam, pergi awal. Ataupun nak pergi pasal malam, pergi lepas isyak sah. Pergi masa tu tak apa. Maghrib-maghrib jangan. Nabi kata inna syayatin tantaru hina idin. Sebab syaitan luang. Selesai. Dan Nabi pesan berkata sa'atu minal isya, bila berlalu satu ketika sejam lepas isya, Nabi kata suruh anak-anak lena. Maknanya lebih kurang dalam jam lebih kurang pukul 10 tu Nabi kata suruh anak-anak tidur. Rupanya cara untuk bangun subuh dia kena tidur awal. Jelas. Dan cara untuk tidur Nabi pesan pada kita kunci pintu baca bismillah. Kita lama dah kunci pintu tapi bismillah tak baca. Betul tak? Faham kan saya duk kata tu? Yang kedua Nabi sebut tutup lampu baca bismillah. Kita lama dah tutup lampu waktu malam tapi bismillahirrahmanirrahim tak baca. Yang ketiga Nabi kata ambil sesuatu tutup. Ada makanan yang duk terbuka, makanan hak duk terbuka di dapur tu, Nabi kata ambil sesuatu tutup. Ambil tudung tutup ke, ambil pinggan tutup ke, ambil piring tutup ke, ambil tudung saji tutup ke. Rupanya hikmah di antara perbuatan tersebut, dia akan menggalakkan anak-anak tidur awal. Dan baginda SAW sendiri kana yanamu fi awalil lail, Nabi tidur awal malam, wa yaqumu akhirahu, dan Nabi akan bangun akhir malam. Jadi cara nak bangun awal, nombor 1 kena tidur awal. Boleh faham ke no? Nak banyak subuh memang kena tidur awal lah. Satu. Yang kedua, beliau mengatakan sebelum tidur banyak-banyakkan membaca zikir-zikir. Sebelum tidur perbanyakkan zikir. Sama ada kita nak selawat ke sebelum tidur, nak baca 3 qul ke sebelum tidur, ataupun kita nak istighfar ke sebelum tidur. Rupanya perbuatan membaca doa sebelum daripada tidur membantu kita untuk bangun awal mayang subuh. Boleh faham silan? Berapa banyak di kalangan kita silan waktu nak tidur dia kira bam lena, bom lena. Sedangkan ada satu kata-kata silan saya lupa sama ada dia hadis ataupun dia kalam ulama.
Antara kata-kata tersebut, al-mar'u, seorang manusia ni, kama tanam, macam mana cara dia tidur, kadzalika tamut, macam tu nanti cara dia mati. Kalau kata dia tidur dalam keadaan baca doa, dia tidur dalam keadaan ingat pada Allah, dia tidur dalam keadaan kita sebut berbahasa mudah, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sebelum dia mati dia boleh buat benda yang sama. Tapi kalau jenis tidur tarik bantai bom lena, tarik bantai bom lena, ni tak berbayar. Takut-takut nanti dia meninggal pun dalam keadaan macam tu juga. Benda ni mempengaruhi, walaupun nampak remeh, nampak kecil, tapi benda ni mempengaruhi no? Imam Malik radhiyallahu anhu cukup marah siapa duk peleceh benda kecil. Minta maaf no, saja lari tajuk sekarang. Kadang-kadang kita mengaji di masjid, ustaz mengajar tajuk apa? Ayat mustakmal. Contoh, ustaz mengajar ayat mustakmal ni, ayat macam ni, ayat mutanajjis ni macam ni. Kadang-kadang ada yang mengaji lah, dia kata apa? Allah, tajuk ni orang mengaji lama lah. Apa mengaji tajuk ni? Patut mau mengaji tajuk hudud contoh kan? Patut mau mengaji tajuk besar-besar lah. Ni apa mengaji ayat mustakmal? Imam Malik cukup marah siapa peleceh macam tu. Cukup marah kerana beliau mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala dah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu qaulan saqila, satu kata-kata yang cukup berat, yakni Quran. Maknanya bila Quran turun pada Nabi, agama ni turun pada Nabi, agama ni semua berat walaupun isu remeh. Kau yang senyap. Sebab tu kita nak sebut sekali lagi, sebelum tidur walaupun nampak remeh, Allah, doa nak tidur apa sangat doa nak tidur, bismillahumma ahya wa amut, tu satu doa tidur. Ataupun Allahumma inni aslamtu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik la malja'a wa la manja illa ilaik. Itu doa tidur yang kedua. Ataupun doa yang ketiga, rabbi qini adabaka yauma tub'atsu ibadak. Itu semua di antara doa-doa nak tidur yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tak hafal semua, kita hafal satu ya, bismillahumma ahya wa amut. Baca doa tu lena, insya-Allah cepat bangun subuh. Boleh noh? Dua. Yang ketiga, nak cepat bangun subuh, bangun daripada tidur, jangan lupa baca doa. Jangan lupa baca doa salah. Orang kita hari ni Allah uji dengan satu tabiat, minta maaf no. Tabiat ni susah sikit salah no. Orang kita sebelum buat ibadah semua pulun baca doa. Nak masuk balik iyak, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, menyengit baca. Tapi bila keluar daripada balik iyak, alhamdulillahilladzi ahya, minta maaf, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha, dah tak ada dah. Doa lepas keluar balik iyak tak ada dah. Yang ada apa? Lega. Waktu bulan puasa baru ni, sebelum nak buka puasa, dengan Allahumma barik lana, Allahumma lakal sum, tu menyengit baca. Ada baca Fatihah apa ada, tahlil pun ada, yang tu tak tahan. Tak apalah kan, tak ada masalah. Tapi yang problemnya, lepas makan tak ada seorang pun baca alhamdulillahilladzi at'amana tu. Tak betul. Macam duk buat dah aja nampak gaya tu kan. Tunggu. Sama macam nak tidur, sebelum nak tidur berapa ramai baca macam-macam, ayat tu baca, hadis ni baca, doa ni baca. Tapi bila bangun daripada tidur, apa pun tak baca. Sedangkan Nabi sebut dalam satu hadis, manusia ni bila dia tidur ada 3 rantai duk ikat belakang ni. 3 rantai. Dan setiap rantai tu ada kunci dia. Kunci ni kita terjemah lorat kita ni padlock lah, senang. Setiap rantai tu ada padlock dia sendiri. Jadi 3 rantai, 3 padlock. Faham kau padlock? Pedayang. Dan Nabi sebut atas pedayang tu tertulis alaika lailun tawilun farqud. Alaika lailun tawilun, minta maaf, alaika lailun tawilun ni malam panjang ni. Alaika lailun tawilun, malam panjang lagi. Atas padlock tu tulis ayat macam tu. Dan Nabi sebut bila seseorang tu bangun, dia mengingat nama Allah, maksudnya dia baca doa bangun tidur, satu urat tu putus, satu rantai tu putus. Dia masuk bilik yang ambil wuduk, urat yang kedua putus. Dan bila dia angkat takbir semayang, sama ada semayang sunat tahajud ataupun semayang subuh, urat nombor 3 putus. Bila 3 putus, Nabi kata kamu akan tengok dia bangun pagi tu nasyitan, kamu akan tengok dia semangat, dia rajin. Kita nampak dia bersemangat lah, nak kerja semangat, main mengaji semangat, mayang subuh semangat. Tapi kalau urat dia tak putus ataupun putus tak habis,
Putih, tapi putih tak habis. Nabi kata kamu akan tengok dia bangun pagi tu kasalan, malas. Ataupun lorak kita ni, malas tu tak apa sedap. Kita terjemah lorak kita, mandom. Dia bangun tu nampak loi, mandom gitu. Lepas subuh menguap, contoh. Sat lagi, padahal baru lepas tidur menguap. Sat lagi pergi kerja pukul 9, menguap. Sat lagi main kuliah maghrib, menguap, contoh. Dia jadi mandom gitu. Sebab tu pagi ni siapa tak baca doa bangun tidur ni, baca cepat-cepat saja bagi betul. Boleh faham no? 3. Yang keempat, bila nak bangun tidur, ulama ataupun Ustaz Abdul Azim Badran sebut nombor 4, kalau kamu nak bangun subuh awal, nak mudahkan kamu bangun subuh, dia kata kena minta tolong orang baik-baik tolong gerak. Minta tolong orang baik-baik gerakkan kamu. Sebab tu tadi maknanya nak bangun tidur, nak cepat bangun tidur, kena suruh orang tolong gerak, pesan dekat orang, suruh orang gerak. Dan orang yang paling hampir dengan kita tidak lain tidak bukan, kalau orang lelaki isteri lah, kalau orang perempuan suami. Salah. Suruh no. Sebab tu sebelum tidur kalau boleh pesan kat bini. Saya pesan ni salah no. Pesan. Dua-dua saya pesan. Kita pesan apa? Kita pesan suruh gerak sebelum subuh kita gerak nah. Pagi gerak. Pasal kita tahu letih. Kita letih buat kerja. Kita pesan kat depa. Dan Allah bagi pada orang perempuan ni, specialnya orang perempuan ni, depa boleh bangun sebelum subuh walaupun depa siang hari kerja teruk. Kita habaq gerak pukul 5 dia gerak. Kita habaq atas gerak 5.30 dia gerak. Bagus dengan orang perempuan ni. Boleh salah. Sebab tu ayah-ayah yang ada di sini, yang isteri kita pesan, abang gerak abang pukul 5 nah. Tengok-tengok bini sikit tak gerak, ayah-ayah kahwin lain insya-Allah. Boleh gerak bangun mayang subuh insya-Allah. Tinggal marah noh. Sungguh saja orang perempuan Allah bagi. Jadi ulama kita pesan suruh orang tolong gerak. 4. Yang kelima, baik. Yang kelima, nak bangun sembahyang subuh, ulama pesan sebelum tidur doa kepada Allah supaya Allah gerakkan kita sebelum subuh lah. Benda ni kena minta salah noh, kena minta. Sebelum nak tidur sebut, paling kurang sebut macam ni lah. Ya Allah, bagilah aku boleh bangun sembahyang subuh pagi ni. Bagilah aku boleh bangun subuh pagi ni. Ya Allah, bagilah aku bangun awal pagi ni. Benda kena minta. Boleh kau noh? 5. Yang ke-6, yang ni tak ada masalah noh. Dia pesan nak bangun subuh awal, istikhdam wasailit tanbih, gunakan alat peringat. Kita terjemahlah jam loceng. Siapa nak bangun subuh kena pakai sesuatu yang boleh menggerakkan dia, jam loceng ke, handset ke apakah, benda tu perlu silat. Jangan pandang remeh nah, benda tu memang membantu untuk kita bangun sembahyang subuh berjamaah. 6. Yang ke-7, cara nak gerak orang sembahyang subuh, cara nak bangun subuh, ulama kita pesan tuang ayak ke atas muka orang lena. Ibu-ibu yang ada di belakang, kalau rasa nak suruh suami bangun sembahyang subuh berjemaah, suami kita ni jenis memang penyegan, contohlah, bukan penyegan, malas. Bukan malas lah, kurang rajin, sedap sikit. Suami kita ni kurang rajin sembahyang subuh berjemaah, macam mana nak gerak? Gerak tak larat gerak saja. Gerak. Gerak. Kalau boleh ambil ayak sapu muka dia. Ambil ayak pun dalam tapak tangan tu, sapu muka dia, abang bangun. Dia kena ayak tu, dia bangun tu salah, insya-Allah. Tapi dia tak pergi sembahyang, dia sepak. Dia kata kacau dia nak tidur. Tapi cara dia ulama ajak macam tu. Isteri kita tak bangun, ambil ayak, duk gerak tak bangun, ambil ayak sapu. Anak kita tak bangun, ambil ayak sapu solat. Bukan nak suruh buat hari-hari, buat sampai dia lekat boleh bangun ya. Itu ya. Selagi mana dia tak boleh bangun, ambil ayak sapu. Esok tak bangun lagi, ambil ayak sapu. Nanti bila mai satu masa, dia boleh bangun sendiri tanpa disapu. Dia tahu dah waktu ni mak dia memang main sapu ayak ke muka. Dia tahu dah, nanti dia jaga sendiri. Dia kena salah noh, kena nah. Benda macam ni kena salah noh. Umar Abdul Aziz, dia pantang mengambil gubernur daripada kalangan orang semayang ghalib ni. Orang ghalib semayang, bukan tak semayang. Hak jenis semayang ghalib, ghalib kita panggil apa? Semayang lambat. Jenis semayang lambat ni Umar Abdul Aziz tak ambil buat sebagai gubernur, tak ambil. Apa sebab? Kalau kata semayang dia ghalib, semayang dia lambat, kerja dia semua lambat. Orang Kedah, orang Penang sebut makngat.
Siapa semayang lambat, kerja dia semua makngat. Dia bayar bil lambat, dia pergi buat kerja lambat, kita suruh bagi kerja, dia duduk nanti sat. Pasal bila semayang ghalib, yang lain semua je akan jadi ghalib. Dan saya rasa masalah ni ibu-ibu di belakang semua pekat rasa belakang dah. Tu yang bil lampi kadang-kadang kena potong. Dan bila kita cek, memang sungguh pun semayang ghalib, semua jadi ghalib. Dan orang yang tinggal semayang, jangan bagi tugas pada dia, sebab dia takkan boleh buat kerja hak yang kita bagi tu. Dia tak boleh buat. Sebab amanah dia kepada Allah, dia tak boleh buat. Amanah yang kita bagi, dia takkan boleh buat. Wah, yang senyap sekali lagi. Boleh noh, kasak je lah, minta maaf je lah noh, jenis kasak ni tak upaya. Boleh noh, insyaAllah ambil. Sebab tu kena bangun awal. Cara dia, sapu ayak ke muka. Kemudian cara yang seterusnya, nombor apa dah? Nombor 8, jangan tidur seorang-seorang. Jangan tidur seorang-seorang. Pokoknya ulama kita pesan, nak bangun sembahyang subuh berjemaah, jangan tidur berseorangan. Walaupun benda ni nampak remeh, tapi dia sebenarnya ada kesan masalah no. Tidur seorang-seorang selalunya terlepas subuh. Lepas itu kalau boleh tidur biar berjemaah. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal, isteri dia meninggal pagi hari, petang tu dia kahwin lagi. Bini meninggal pagi tu, petang kahwin lagi. Kemah tu. Bila orang tanya dia, wahai tuan imam, kenapa kamu kahwin cepat? Dia kata, inni akrahu an abita uthbat. Dia kata, aku sebenarnya tak suka tidur malam seorang-seorang. Kita dah faham tidur malam tu nak seronok. Tak lah, bukan. Sebab salah satu dia untuk membantu dia bangun buat ibadah pada waktu malam. Nampak gaya? Boleh dapat hazilah no, insya-Allah no, mudah-mudahan. Berapa dah? 8. Yang ke-9. Dia kata bersemangat waktu hendak bangun tidur. Yang ni biasa lah pasal satu poin yang selalu kita dengar. Orang yang bangun sembahyang subuh, ulama kita pesan, ustaz pengarang kitab kita pesan, dia kata waktu bangun sembahyang subuh cuba kata dalam hati. Kan? Tahu-tahu pagi ni pagi last apa aku hidup atas muka bumi. Tahu-tahu hari ni hari last apa aku hidup atas muka bumi. Dia kata kalau boleh bangun tidur cuba kata macam tu dalam hati. Tahu hari ni aku mati je bah. Dengar buah mati tu, dia lompat cepu-cepu main masjid mayang insya-Allah. Dia suruh ingat macam tu, nah, waktu bangun tidur. Baik. Kemudian dia pesan di sini, kalau boleh iqadus siraj 'inda al-istiqaz apa? 'Inda istiqaz Kamu payah nak sebut pagi-pagi ni. Lalu dia sebut malam. Dia kata kalau boleh di antara cara nak bagi manusia bangun tidur, nak bagi orang bangun tidur nak sembahyang subuh berjemaah, dia kata bagi menyala lampu. Bangun tidur buka lampu. Ayah-ayah nak bagi anak bangun tidur sembahyang subuh berjemaah, kita nak bagi bini kita bangun sembahyang jemaah, ibu-ibu nak suruh ayah suami ni bangun tidur sembahyang berjemaah, salah satu cara bangun tidur buka lampu. Buka lampu. Lampu bilik buka, lampu ruang tamu buka, lampu dapur buka, hatta kalau boleh TV pun buka sekali. Buka sekali, buka channel pagi-pagi tu mukadimah ke apa buka sekali. Buka suara bagi kuat. Bila bising insya-Allah dia cepat jaga. Boleh no? InsyaAllah. Kemudian dia sebut di sini, yang ni minta maaf lah no, yang ni tak upaya, yang ni tak upaya, saya pula tak boleh buat lagi ni. Adamu iktsaril akli qabla an-naum. Dia kata jangan makan banyak sebelum tidur. Siapa nak bangun sembahyang subuh berjemaah, jangan makan sebelum tidur. Kalau malam makan pukul 10, 11 duk kena tom yam lagi, pukul 12 duk kena cakotiau lagi, pukul 12.30 duk kena burger lagi, insya-Allah subuh terlepas. Boleh no, insya-Allah nah, sebab tu kalau boleh makan awal. Nah, insya-Allah. Berapa dah? 11. Baik. Yang ke-12 beliau pesan kalau boleh bagi sesiapa yang melazimi qiyamul lail, siapa yang selalu bangun qiyamul lail, pengarang kitab kita pesan kalau boleh qiyamul lail buatlah di hujung-hujung subuh ataupun hujung-hujung waktu imsak tersebut. Buat hujung-hujung waktu dekat-dekat nak subuh. Orang yang buat qiyamul lail dekat-dekat nak subuh, insya-Allah dia boleh terus sembahyang subuh berjemaah.
Orang yang buat qiyamul lail pukul 2 3 pagi, takut-takut lepas habis dia buat, dia lena balik, lena takut subuh terlepas. Boleh dapat no? Insya-Allah. Kemudian yang seterusnya, dia pesan kalau boleh bantulah dengan tidur pada waktu siang hari. Kalau boleh siang hari tidur sikit sebelum zuhur tu, tidur sebentar, yang kita sebut qailulah tu. Siapa nak sembahyang subuh berjemaah, cuba lazimi tidur sebelum zuhur. Dan saya dapat maklumat antara negara yang suruh pekerja dia tidur sebelum zuhur, Cina. Dia taklah tidur tarik bantai lena dekat lantai apa, tak ada Azlan. Sambil duduk atas kerusi je. Masing-masing duduk dalam kilang tu, duduk atas kerusi, pakat lena setengah jam dia bagi lena sebelum zuhur. Rupanya bila orang tidur sebelum zuhur ni, dia bersemangat untuk buat kerja di waktu petang. Dan dia mudah bangun sembahyang subuh berjemaah. Boleh no? Saya sebut je 15-16 poin ni, setakat mana boleh buat Azlan. Kemudian yang ke 14, dia pesan jangan tidur selepas asar. Siapa nak sembahyang subuh berjemaah, jangan tidur lepas sembahyang asar, dan jangan tidur selepas sembahyang maghrib. Lepas asar jangan lena, lepas maghrib jangan lena. Dan yang ke-15 disebut di sini bos sekalian. Yang ke-15, siapa nak sembahyang subuh berjemaah, tolong elak makan makanan syubhah, elak makanan haram. Orang yang dalam badan dia banyak makanan syubhah, orang yang dalam badan dia banyak makan perkara yang haram, dia payah bangun subuh berjemaah. Dia jadi berat. Sebab itu mudah-mudahan 15 poin yang kita bagi ni bersekalian sama-sama boleh ambil manfaat insya-Allah. Dan isu subuh gajah ni bersekalian, Allahu akbar. Kita nak sebut dalam bahasa mudah macam inilah. Nah, orang yang sembahyang subuh dalam subuh gajah ni, subuh yang di hujung waktu ke subuh yang selepas waktu? Bagi doa saya. Subuh ni antara waktu yang agak pendek saja, selepas maghrib. Subuh adalah waktu yang kedua paling pendek. Dan kalau boleh siapa yang bangun sembahyang subuh, kita minta bangun sembahyang subuh, gosok gigi sembahyang subuh. Kalau tak mandi lagi pun tak apa, yang penting gosok gigi sembahyang subuh. Dan itu kita minta. Dan orang yang sentiasa melazimi subuh di akhir waktu, kalaulah waktu yang dia sembahyang tersebut masih dalam waktu yang harus, waktu yang ikhtiar, tidak ada masalah. Tapi kalau waktu tu waktu yang makruh, dekat-dekat nak habis dah, 5 minit 10 minit lagi nak habis waktu, yang tu sedikit masalah. Dan siapa yang jenis angkat takbir dalam keadaan waktu dah habis, perbuatan tersebut berdosa walaupun sembahyangnya sah. Dia angkat takbir, baca Fatihah, kemudian habis waktu, sembahyangnya sah tapi berdosa sebab dia buat dalam waktu yang haram. Poin mudah kita nak sebut di sini, siapa yang melazimi sembahyang subuh gajah ni, kita minta awalkan sembahyang subuh tersebut. Yang itulah kita minta ajalah. Boleh kan? Insya-Allah, mudah-mudahan orang pertama sama-sama dapat manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairal jazaa diucapkan Fadil Ustaz Fawaz Muhammad Jan di atas ulasan tadi. Al-Fadil Ustaz, kita jemaah kita ni standardnya lagu tu lah, tambah-tambah buat lepas subuh ni, dia nak respon tu lambat sikit sebab tak menyorok lagi. Tambah-tambah kurangkan makan, sebut tak makan saja tu pun dia dah makan. No. InsyaAllah saya dipahamkan lepas ni, lepas forum ni kita ada makan-makan lah. Jadi siapa yang tunggu tu insyaAllah kita boleh makan. Cuma saya tertarik dengan apa yang dikhabarkan ataupun di antara perkara yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi ni. Bila kita nak gerak anak kita tu, no? Bila nak gerak anak kita tu, di antara kaedah ni, di antaranya jelum ngayak ke ataupun ceruk ngayak ke apa ke, kaedah yang lain ialah kita picit ibu jari dia, no? Kita gerak anak kita tu dengan cara kita panggil nama dia dan picit ibu jari kanan dia, no? Kita panggil contoh nama dia Nazri, picit ibu jari dia, Nazri, boli, contohlah, no? Picit ibu jari dia. Jari mana Ustaz? Bukan ibu jari tangan ni, ibu jari kaki, sambil panggil nama dia. Fawaz. Borang dah sign dah Fawaz, lagi satu boleh buka akaun. Contohlah, lagi cepat dia bangkit. Baik. Kemudian itulah beberapa perkara yang perlu kita ambil berat. Walaupun dikhabarkan tadi kita tentang litan, 3 litan itu semua ini adalah ikrar ataupun aku janji daripada syaitan itu sendiri. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-16 dan 17, Allah Ta'ala beritahu sendiri,
Setan tu dia janji depan Allah Ta'ala. Dia kata la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Surah Azim dalam surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Setan kata apa? Akan aku halang mereka ini dari berada pada jalan kamu yang lurus. Ikrar, aku janji setan dia akan kacau kita. Bagaimana kaedah dia? Dia akan datang pada kita ni daripada arah depan, daripada arah belakang, kanan dan kiri, hinggakan dia bagi tahu Allah Taala, hinggakan engkau akan dapati ramai dengan mereka itu yang tidak bersyukur. Jadi kita kena faham di antara nafsu dan juga syaitan ni kita berlawan dengan benda-benda inilah. Jadi apa yang di antara kaedah tadi ni kita ambillah mana-mana satu yang boleh. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam solat subuh berjamaah. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita nak akan masuk ke sesi kedua insya-Allah. Boleh lagi ni? Nampak tak apa nak respon ni? Boleh ke tak boleh ni? No? Tak boleh nak tanya kipas boleh tak boleh? Tanya kipas. Okey insya-Allah. Baik. Bila masuk ke segmen kedua pun dia dah lagu sikitlah. Saya yang buat lagu ni sebab tengok nak ganti Ustaz Jeffrey ni Ustaz Nazri. Sebelum dia membollywoodkan, saya melewutkan. Baik, yang dia lagu dia macam ni. Sambung macam tadi juga. Sejuklah, tak sejuk dah pasal no. Minta jatuh kuasa pasal ikon sejuk lagi no. Tak pernah sejuk dah. Sejuklah, ahai sejuk gedi. Sejuklah, ahai sejuk gedi. Forum subuh kita sudah masuk round kedua. Ulasan makin panas tapi panel bersahaja. Itulah rahsianya panel hebat. Ilmu depa cukup hebat. Tuan-tuan, pedal tekat tu saja sebab kita akan bagi ruang kepada persembahan qasidah. Namun sebelum itu ada sedikit pengumuman. Macam mana? Coba okey. Minta maaf disebabkan qasidah ni qasidah yang sukarela saja. Jadi nampak line tak pun nak clear, depa pun odd pada hari lain pula. Depa sukarela disuka hati depa lah. Sikit pengumuman daripada Jawatankuasa Masjid ialah pelancaran tabung pemasangan awning untuk mengelakkan tempiah air hujan di Masjid Timur. Jadi awning ni belah mana ni? Kiri dan kanan, wing. Kiri dan kanan ini kita nak pasang awning. Jadi kos keseluruhannya ialah RM89,500 dan yang terkumpul ialah 43,000. Jadi diperlukan lagi baki lebih kurang 46,500. Jadi tuan-tuan, mohon sumbanganlah. Sekiranya dalam bank tu ada orang siapa-siapa derma ke apa kat kita, kita tak tahu banyaknya duit aku, contohlah. Jadi gunalah duit yang orang derma pada kita itu untuk kita dermakan pula kepada masjid ni. Ataupun boleh juga tuan-tuan direct masuk ke akaun bank Islam. Direct masuk ke akaun bank Islam. Nombornya saya sebut pelan-pelan lah. Nombornya ialah 07 016 010 037 645. Mungkin setengah orang kita tak mau direct cara pergi jumpa ke apa kan, dia nak transfer dalam akaun saja kan. Jadi sekali 07 016 010 037 645 atas nama Jawatankuasa Wakaf Pembangunan Masjid Timur. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua ialah selepas forum ini dijemput semua sekali muslimin muslimat untuk sama-sama menyorok pagi ini. Jadi muslimat di bahagian belakang dan muslimin juga di bahagian belakang dan juga sebelah
sebelah kamar. Sebelah kamar mana ni? Okey, belah sana lah. Kira tak mana ada makan tentu. No, tak mana ada makan tentu kita pergi. Dan juga selepas sarapan dah diharapkan tuan-tuan masuk balik ke dalam masjid, sebab kita ada kuliah duha. Mula pukul berapa ni? Dijangka lebih kurang ke 9.30 no? Yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar. Dan tengah hari pula ada lagi bab makan juga, kenduri, akikah dan lain-lain aktiviti seperti mana yang telah terpapar di poster karnival itu. Jadi tuan-tuan ambillah peluang untuk kita mengimarahkan majlis ataupun program karnival masjid kita ini dengan buat mai habis suku sakat, sepupu sepepak kita semualah mai meramaikan, mengimarahkan, membadikan pusingan masjid ini. Baik, kita masuk ke pusingan kedua. Saya nak pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Nazri kita. Nampak tadi pun ambil poin banyak daripada sahibus sama' Syekh Ustaz Fawaz Muhammad Jan. Banyak itu benda-benda yang kita boleh ambil manfaat. Baik Ustaz, seperti mana yang kita sedia maklum, kelebihan ataupun yang mana Ustaz beritahu tadi ni, istimewanya banyak, kelebihan dia banyak. Dan di antara lain solat subuh ini kita beritahu dia satu-satunya bagi kita Syafi'i ini, dalam solat subuh itu ada doa qunut. Dan ia juga merupakan solat yang tunggal, tak boleh nak dijamakkan dengan mana-mana waktu, dan tak boleh dikosorkan. Kalau ada ilmu baru boleh kosorkan, dia bagi salam lagu mana kita tak tahu. 2 rakaat tiba-tiba dia nak kosorkan, tak boleh. Kemudian dengan apa lama tadi ni, dengan ganjaran solat sunat 2 rakaat sebelumnya itu lebih baik daripada sekali dunia, dan banyak lagi. Dan di antaranya lain juga tidak digalakkan untuk kita tidur lepas subuh ni. Jadi Ustaz saya nak highlight kat itu tu. Kenapa ataupun pasal apa lepas subuh ni kita tak digalakkan tidur? Dan keajaiban di sebalik kita solat subuh berjemaah, keajaiban. Tadi kita tengok kelebihan, tadi keajaiban yang benda yang boleh kita nampak dengan mata kasar kita ni. Baik, silakan Ustaz. Jazakallahu khairan katsira kepada Al-Fadhil Abang Haji yang dimuliakan Ustaz Fawaz. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi ruang dan peluang untuk sambung dalam pusingan yang kedua dan pusingan yang terakhir ke Abang Haji? InsyaAllah tuan-tuan. Sementara tabung duduk jalan tuan-tuan, sama-samalah kita bantu untuk merealisasikan apa yang telah dikhabarkan oleh Baji kita tadi ni, yang mana masjid tuan-tuan masih perlukan dana sebenarnya. Dan kalau kita tengok daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, waktu pagi ni kata Nabi ada 2 malaikat turun. Dia doa untuk orang yang infakkan, orang yang sedekahkan harta dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, malaikat tolong doa kepada orang yang infakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga malaikat doa kepada orang yang tidak mau infakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa malaikat yang telah diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kata malaikat, berikanlah suatu gantian kepada orang yang sedekahkan hartanya, orang yang telah infakkan hartanya. Malaikat doa kepada Allah berikan suatu gantian tuan-tuan. Tak semestinya bila mana kita bagi 10 Allah bayar 10. Boleh jadi Allah bagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Allah bagi kita ketenangan, Allah jaga kita daripada musibah, Allah bagi kita anak-anak yang soleh, Allah bagi kita ketenangan dalam rumah tangga dan sebagainya. Itu di antara gantian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian malaikat doa kepada orang yang enggan untuk keluarkan infak dia, orang yang enggan untuk keluarkan sedekahnya. Malaikat doa tuan-tuan, bukan enggan pasal tak bawa duit, enggan boleh jadi pasal tak mau. Duit ada tapi tak mau, tak bawa duit ni tak tahulah, boleh jadi sengaja tak bawa duit pun boleh jadi juga kan. Jadi kita pun tak tahu. Ada orang kata, ustaz saya RM1 dah, RM1 ni ikhlas, kalau puh tak usah hati dah, kalau puh 10 ni dia kadang-kadang rasa riak kata dia kan. Kalau tak tahulah bagi punya pendapat macam mana kan. Tuan-tuan, ada orang macam tu. Tapi kalau saya tuan-tuan bagi RM1 suruh isi minyak nak pergi besi puasa malu kan. Abang kata isi minyak RM1 dah, ikhlas, rasa malu tuan-tuan.
Tapi mudah-mudahan hak sangit tuan-tuan buh tu ikhlas sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Nah, malaikat tu doa juga untuk orang yang enggan untuk nafkahkan, nah, enggan untuk bersedekah. Doa malaikat apa dia? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang enggan untuk keluarkan sedekah, enggan untuk infakkan harta dia, apa dia? Kebinasaan, kata malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pilihlah nak doa hak macam mana, nak doa yang baik ke, nak doa yang tak baik daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ni doa bukan daripada Abang Haji dak, bukan doa daripada Ustaz Fawaz dak, bukan doa daripada saya dak, tapi ni doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam hadis lain pun Nabi sebut tuan-tuan, Nabi kata idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Nabi kata bila mati seorang anak Adam putih habis, putih tuan-tuan, ni putih tak ada dah, illa min salas, kecuali 3. Pertama sekali apa? Sedekah jariah tuan-tuan, wakaf kita, infak kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. No, berapa minit Haji kedua? 15 minit dah, 5 minit dah saya cakap, ada lebih kurang 10 minit ni tuan-tuan. Saya dah tengok Abang Haji duk balon lagu saya ingat habis dah, rupanya ada lagi. Ni kena pusingan 3 tak ada lagi apa? Ada lagi. Macam mana Ustaz Bawah? No. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, pasal Haji dah menyanyi dah, Bollywood pun keluar, Mellywood pun dah keluar, Playwood pun dah keluar, saya nak berapa lagi kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, saya ingat satu nasyid daripada kumpulan Hijaz, cerita tentang subuh ni. Dia kata apa? Kala subuh telah bersinar dan ku datang untuk berdoa. Kala sang surya bersinar memancar dan ku datang sujud dan memuja. Boleh tak kata Haji? Allah sallallahu alaihi wasallam. Pasal-pasalnya tagline tu Ustaz Bawah ada guna, boleh tak tu kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soalan tadi tuan-tuan dalam masa lebih kurang 10 minit saya cubalah setakat mana yang mampu, no? Kenapa kita dilarang untuk tidur sebelum solat subuh? Yang pertamanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidur selepas solat subuh ni bukanlah daripada amalan para ulama, bukanlah amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan juga amalan daripada sahabat-sahabat Nabi dan juga orang-orang yang soleh. Nah, sebab Ibn Qayyim, nah, dia kata apa tuan-tuan, dia bagi penengasan, dia tegas dalam bab ni, dia kata tidur waktu ni boleh mematikan hati. Tidur selepas subuh ni boleh menyebabkan hati kita ni mati. Tadi Ustaz Bawah kata boleh menjadikan kita ni malah juga disebut. Yang pertama hati kita mati, yang kedua jadi malah, yang ketiganya kita mensia-siakan waktu yang berharga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang tak dapat dinafikan tuan-tuan, bila kita kerja malam orang kata ustaz kami kerja malam, nah balik takkan tak boleh tidur kau lepas subuh Ustaz Fawaz, no? Memang orang duk tanya juga macam tu lebih kurang tuan-tuan. No, lepas subuh Ustaz tu kita tak kerja malam pun tuan-tuan, kadang-kadang hanyut pi juga ni kena macam hari Ahad, hari Sabtu kan, kadang-kadang lena juga lepas subuh tuan-tuan. Adakah hukum dia haram? Kan, adakah hukum dia haram Haji kan? Saya tanya Haji pula boleh kot? Dia tak tanya kita mana Haji kan? Tuan-tuan, ulama kata tak sampai kepada hukum haram, ya, dia sekadar apa? Makruh, sekadar makruh saja, tak pi kepada hukum haram dah. Pasal hukum asal dia ni tuan-tuan semuanya harus banjir noh. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengantuk juga tuan-tuan, cubalah buat satu benda, cubalah buat satu aktiviti. No, cubalah riyadhah sikit kan. Kalau di masjid kami tuan-tuan, insya-Allah alhamdulillah setakatlah ni lepas subuh imam akan baca satu muka surat Al-Quran, satu muka surat Al-Quran. Lepas selesai sembahyang anak balik-baliklah, tak boleh kita tahan tuan-tuan. Tak balik tu adalah tak sampai 10 orang tuan-tuan, standard lah, no, tak sampai 10 orang.
duduk baca Quran satu muka surat, imam baca, imam baca satu ayat, yang lain ikut satu ayat. Kemudian kalau kena hari tu imam tu dia boleh tafsir sikit, tadabbur sikit ayat Al-Quran tu, sama-sama ambil sepotong ayat contohnya, tadabbur, faham ayat yang kita baca hari ni. Contoh, jadi boleh jadi Masjid Timah juga boleh buat lepas ni insya-Allah tuan-tuan. Tak payah banyak, satu muka aja satu pagi. Paling kurang balik rumah tak ada nak selak Quran pasal nak pergi kerja, kita dah baca dah di masjid tadi satu muka surat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran ni tuan-tuan bukan kata saya suruh, bukan kata sahabat-sahabat saya suruh, tak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca Quran. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi kata baca Quran kata Nabi, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat nanti ni syafaat untuk kamu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, yang keduanya tuan-tuan dirahmati Allah, kita dilarang tidur selepas subuh. Pasal apa? Pintu rezeki jadi sempit. Pintu rezeki jadi sempit. Dan kita duk dengar lalu ustaz abang kata bangun buat solat duha. Pasal apa? Ni nak buka pintu rezeki. Ada orang tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia duk buat solat duha, lepas tu main jumpa ustaz buat solat duha, saya duk amal dah ustaz 40 hari dah solat duha, tapi tak kaya-kaya pun, tak senang-senang pun. Ustaz tanya, hang buat solat duha subuh hang mayang tak? Subuh tak, pasal ustaz kata duha saja. Tak pi. Tak jadi kan? Subuh tak payah habaq pasal benda tu memang wajib dah. Benda tu memang dah kita kena buat. Kan? Jadi tak payah abang subuh tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi saya kata pintu rezeki jadi sempit bila mana kita dok amalkan tidur selepas subuh dan sebagainya ni tuan-tuan rahmati Allah. Pasal apa? Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok, Nabi lihat anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, dia sedang berbaring lepas solat subuh. Dia baring, dia tidur lepas solat subuh, dia baring lepas solat subuh. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai anakku, wahai anakku, bangunlah, hadaplah rezeki Tuhanmu dan janganlah engkau jadi daripada kalangan orang yang lalai. Maknanya nak abang kepada kita, bila tidur lepas subuh kita termasuk orang yang lalai, termasuk orang yang rugi, pasal tak ambil masa keemasan ni tuan-tuan untuk rebut rezeki yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada kita. Sebab Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membahagikan rezeki manusia di antara terbit waktu fajar, di antara terbitnya fajar tuan-tuan subuh tu sehinggalah terbit matahari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu tuan-tuan, ya orang tua-tua pesan jangan tidur lepas subuh, ulama pesan jangan tidur lepas subuh. Pasal itu, pasal Nabi sendiri pernah larang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Kata Nabi, waktu ni Allah Subhanahu wa taala membahagikan, mengagih-agihkan rezeki kepada manusia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tolak tuan-tuan, kita tolak. Apa makna bila kita tolak ni? Maknanya kita sombong. Kita sombong dengan Allah, kita belagak dengan Allah, kita menolak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia orang sombong ni tuan-tuan. Macam Ustaz Fawaz kata tadilah, tengah masjid pi. Betul Ustaz Fawaz, memang betul. Pi masjid kadang-kadang ustaz tegur 4 basic solat tuan-tuan. 4 basic solat. Contoh saya kata tuan-tuan, bila kita solat ni, walaupun keluar tajuk nak sebut sikitlah Ustaz Fawaz tadi. Bila kita pergi ajak bab solat, bukan ajak tuan-tuan, cuma nak peringat je. Contoh saya kata ni, ramai di antara kita bila sujud ni memang siku turun ke bawah. Yang mana Nabi kata seperti apa dia bagi? Kalbun, anjing. Sebut tu tuan-tuan anjing. Tapi dalam pemerhatian saya sebenarnya, walaupun saya imam, tapi ada kala saya duduk belakang macam tuan-tuan juga. Duduk belakang macam tuan-tuan. Bila duduk belakang bukan imam lah, maknanya makmum. Kita perhati, kita perhati tuan-tuan. Ada tuan-tuan bila sujud tangan siku lepas ke bawah macam ni, walaupun Nabi dah kata macam anjing. Kita sentuh benda di masjid surau, lepas kuliah nanti jawatan kuasa akan main jumpa. Orang-orang dia jemaah akan main jumpa. Ustaz ingat kami ni tak erti sangat ke? Ya, ingat kami ni teruk sangat ke? Tuan-tuan, saya cerita pasal benda ni, benda berlaku. Macam Ustaz Fawaz abang tadi, mungkin Ustaz Fawaz juga ada pengalaman tuan-tuan. Tak boleh tegur tuan-tuan dirahmati Allah. Pasal apa? Sombong ada dalam diri. Sombong ni sifat siapa?
tuan-tuan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nak sifat apa? Sifat iblis. Sombong. Tak boleh terima. Kita amal mengaji ni tuan-tuan dan dirahmati Allah. Kita pandai dah. Saya yakin apa ayah-ayah di bawah ni tuan-tuan, abang-abang di bawah ni masya-Allah orang dah hebat-hebat. Tapi bila mai mengaji tuan-tuan, ni cuba jadi macam orang hak tak tahu apa tu, tulis tuan-tuan. Kadang-kadang dok pi kuliah ni masya-Allah ada bawah ni lebih hebat tuan-tuan. Tapi bila mai mengaji dia rasa dia Allahumma salli ala Muhammad, dia rasa dia nakkan ilmu. Dia dahagakan ilmu. Apa saja yang dia dengar dia ambil tuan-tuan. Ni ciri orang yang beriman tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Kita tolak Allah nak bagi, kita tolak, kita sombong, kita belagak dengan Allah tuan-tuan dirahmati Allah. Nak cuba kita tengok, kita ni orang kaya tuan-tuan. Kita orang kaya, kita jutawan macam Haji Bak tadi ni. Nak ada orang terma kat dia 26 bilion contohnya. Kaya dia lah ni. Haji betul. Kan? Kaya dia lah ni tuan-tuan. Siapa pun saya pun tak tahu. Kan? Dia kata orang belah Kelantan 1 MDB kan? Dapat duit, dia kaya. Ni kaya, dia jadi jutawan. Nak pergi cari orang ni, keluar pergi waktu subuh, nak cari orang-orang yang susah, nak bagi rezeki ni, nak kongsi rezeki ni. Tapi orang hak susah tadi ni, hak miskin tadi ni tuan-tuan, tak heran dengan duit Abang Haji ni. Dia buat tak tahu ya. No, tak heran pun dengan duit Abang Haji nak bagi ni. Dia buat tak tahu. Dia kira apa? Dia kira tidur. Dia kira bantai dia, dia kira selimut dia, dia kira bantai peluk dia, dia tidur. Dia buat tak tahu. Nak bagi kah, tak bagi kah? Dia kira kok mana pun nak tidur lah. Tuan-tuan. Sombong tak orang macam ni? Sombong. Nak dah susah, sombong pula tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rugilah jadi orang yang macam ni tuan-tuan. Nak Allah nak bagi kita tak mau. Sama juga macam orang nak bagi kita tak mau, tapi setakat lah ni orang nak bagi tak pernah kita kata tak mau. Kan kita terima daripada orang 1000 tuan-tuan. Seronok ah. Seronok ah tuan. Depa ni tak ada respon ni. Kan? Depa ni lena semua buka mata ke apa kah? Ha? Oh, lapang. Lapang kan tuan? Allahumma salli ala Muhammad. No? Kita nak terima 1000, orang nak bagi 1000, seronok tak? Seronok tak? Kena cakap kipas juga. Kan? Seronok. Tapi kalau kita nak bagi kat orang 1000, seronok tak? Ha. Kan? Kita nak bagi kat orang 1000, Allahu Akbar. No? Rasa sayang sungguh, tapi nak hak orang tu seronok tuan-tuan. Seronok nak hak orang. Sebab tu kalau biasanya kalau orang nak bagi kita tak tolak, tapi Allah kata, Nabi kata Allah nak bagi, tapi tak ramai orang rebut tuan-tuan. Tak ramai orang nak ambil benda ni. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik tuan-tuan. Lepas tu yang kedua dah dia tolak dah. Dia tolak dah. Lepas tu bangun pula duha. Dah tidur dah lepas subuh. Tolak dah rezeki Allah nak bagi ni. Muka tak malu, bangun pula duha sekali, pergi minta pula dekat Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kasarlah ustaz. Kawan tu, muka tak malu tu lebih kurang kan. Muka tak malu, bangun pula. Tadi Allah nak bagi, hang tak mau. Lah bangun pula buat solat duha, nak minta pula dekat Allah Subhanahu wa taala, nak minta balik ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dah tolak dah, lah ni nak minta balik pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. No? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang riak, no? Orang riak bila dia taubat Allah ampun. Orang sombong ni tuan-tuan tak tahulah macam mana, mudah-mudahan Allah ampunlah juga dosa dia bila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. No? Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, no? Sambungan daripada kata Ibn Qayyim tadi ni tuan-tuan. Nah, dia kata apa? Oh, pagi ni umpama hari mudah bagi seseorang. Dia kata pagi ni umpama hari mudah bagi seseorang, manakala dia kata waktu malam tu ibarat hari tuanya. Pagi ni hari muda, malam tu hari tua. Pasal apa? Amalan seseorang pada waktu muda ni sangat berpengaruh kepada amalan waktu tua dia. Tuan-tuan, pasal itu ibadat orang muda, ibadat orang tua dia tak sama. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan jangan susah hati. Sebab Nabi SAW, tuan-tuan, ceritalah satu hadis Nabi mafhum, dan Nabi kata ada orang, kata Nabi, dia hidup buat amalan ahli syurga, buat amalan ahli syurga, buat amalan ahli syurga, sehingga jarak dia dengan syurga, kata Nabi, 1 hasta sahaja. Kalau orang tengok dia tuan-tuan daripada
daripada dia kecil sampai dia besar, sampai dia kahwin, sampai ada keluarga apa semua dah tuan-tuan, memang solat jamaah, sedekah, pergi haji dah, buat umrah dah, apa dia tak buat, semua dia buat, sampai orang tengok pun orang kata dia ni memang ahli syurga. Waktu hujan pun boleh main masjid tuan-tuan, sampai orang doa dia dah, dia ni memang ahli syurga. Tapi kata Nabi, bila hampir dengan kematian, sebelum dia mati, dia buat amalan ahli neraka. Dia buat amalan ahli neraka, tiba-tiba dia mati tuan-tuan, kata Nabi, masuk dia dalam neraka Allah. Ni tuan-tuan, wa na'udzubillahi min zalik. Takut tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, contoh. Satu hamba Allah dicabang, satu orang padri mai kepada dia, ni cabang, ni cabang. Ni padri ni kata apa ni, kalau hang kalah dalam hujah ni, kalau hang kalah dalam debat ni, hang kena tukar masuk agama aku. Dia setuju. Dia setuju. Takdir Allah tuan-tuan, dia kalah dalam hujah ni. Bila dia kalah dalam hujah ni, tadi dia janji apa? Tukar agama. Tukar agama, tak sampai 5 minit malaikat mencabut nyawa dia tuan-tuan. Malaikat mencabut nyawa dia. Tadi 50 tahun hidup dalam Islam tuan-tuan, soleh hidup dalam Islam, sampai muka dia tuan-tuan, orang nampak dah ni muka ahli syurga. Sampai Nabi kata jarak dia ni 1 hasta je dengan syurga. Sebelum mati tuan-tuan, tukar agama tak dan sampai 5 minit. Tadi 50 tahun hidup ni, 5 minit tak sampai malaikat mencabut nyawa dia. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan, masuk neraka tuan-tuan. Tapi Nabi kata satu lagi, ada orang yang hidup dia ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buat amalan ahli neraka, buat amalan ahli neraka, sehingga jarak dia dengan neraka kata Nabi 1 hasta je tuan-tuan. 1 hasta. Kalau mati ni memang neraka lah. Tuan-tuan. Jahat, dulu jahat ni, saya kata tuan-tuan, dulu jahat dulu ni. Kalau orang tengok, orang tahu, tengok muka pun orang tahu dah, walaupun tak ada cop, orang tahu ni muka pecah rumah, ni muka curi tabur masjid, ni muka curi motor, orang tahu dah. Pasal apa? Jahat dia tu. Macam di Singapura ke baru ni tuan-tuan, orang panggil king ni kira hebat abang ji. Abang ji orang panggil apa? Kong. Kan? Panggil apa tadi? Dengar semacam tu tanya lain tu. Macam Castello pun dah. Kan? Panggil king tuan-tuan ni. Tattoo ni bukan setakat tangan, satu badan ni ada tattoo ustaz bawah. Kalau kita tengok mengerun, orang tak besar mana. Tattoo satu badan. Dia kata bila dia dapat hidayah, dia berubah, dia main masjid tuan-tuan. Orang pandang dia atas bawah. Macam kita lah tuan-tuan. Ni kadang-kadang ni Allah uji kita. Bila orang tak berapa baik ni tuan-tuan, dia berubah, dia main masjid. Kita ada rasa baik ni, dia keling atas bawah. Pasal apa? Kita ada rasa kita baik dah. Allah nak uji kita tu tuan-tuan. Jangan lupa Allah uji kita. Orang tak pernah mai, tiba-tiba mai, kita kata apa? Tu mai tu mesti nak panggil kenuri tu, tak ada lain lah. Allah uji kita hidup dalam masjid ni tuan-tuan, kena ingat tu. Kan sama dengan Jack King tadi ni, main masjid orang tengok atas bawah, orang tak boleh terima tuan-tuan. Tapi satu masjid ni boleh terima dia tuan-tuan. Dia seronok. Orang jahat tu tuan-tuan, orang yang pernah jahat, pernah terlibat dengan dosa, maksiat dan sebagainya, bila taubat mai duduk masjid tuan-tuan. Ni tak reti mengaji ni, suruh ajak ikhra', tak apa ikhra' pun tak apa. Kita boleh mengaji dah tuan-tuan, tapi jangan cari guru. Pasal apa? Rasa boleh mengaji dah, tak ingin nak betulkan bacaan pun. Hak dia tak boleh mengaji, cari tok guru dan sebagainya tuan-tuan. Orang hak macam ni tuan-tuan dulu jahat, tiba-tiba taubat tuan-tuan, buat amalan ahli syurga. Bila dia buat amalan ahli syurga tuan-tuan, tiba-tiba dia mati, mana tempat dia? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang baru Islam jangan pandang hina pada mereka tuan-tuan. Kita ni dok syok, kita ni Islam lama dah. Kadang-kadang kita lupa bahawasanya Islam kita ni Islam bakar pun ada. Tuan-tuan. Hak baru Islam ni kita pandang Allah baru Islam. Tuan-tuan, dia baru Islam. Bila dia Islam, dosa dia yang lepas-lepas tu macam mana tuan-tuan? Adakah dikira? Tuan-tuan, dah. Islam tak sampai 5 minit mati tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kata ibadah tak dan buat, dosa pun clear tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang baru Islam ni tuan-tuan, jumpa depa, mintalah depa tolong doa untuk kita tuan-tuan. Mintalah depa ni tolong doa untuk kita. Pasal apa? Depa ni bersih. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ke apa tak lagi banyak 15 minit jadi dah habis kan tuan. Maji pun macam meluat kan dia. Tanya pun ni kurang tu. Faham kan. Sebenarnya bukan tuan-tuan lepas. Dia yang lepas Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian menunjukkan kepada kita tuan-tuan, orang yang banyak tidur, orang yang lebih tidur ni tuan-tuan, dia cepat letih.
cepat letih, cepat tak larat. Kemudian main penyakit M yang ustaz bawah abang tadi ni, penyakit malas, penyakit penyegan. Dia akan main penyakit ni pasal apa? Tidur banyak. No, banyak tidur. Kira nak tidur aja. Lepas subuh ni tak ada nak wirid, tak ada nak doa dah, pergi tidur dah. Tuan-tuan. Dia boleh menyebabkan apa? Penyakit cepat letih, penyakit malas, penyakit tak semangat. Tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan. Tidur lepas subuh ni juga boleh menyebabkan penyakit, penyakit bukan rohani ustaz bawah noh, jasmani. Penyakit apa? Lemah urat saraf. Satu lagi penyakit lemah syahwat. Tuan-tuan, pakai tak tidur lepas subuh ni. lemah syahwat. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ni kajian. Ni kajian. Ada benarnya, ada tak benarnya. Tuan-tuan boleh ambil ataupun tak mau ambil, terpulanglah. Kalau tak percaya, try tidur lepas subuh kerak sikit. Kan? Try tidur lepas subuh kerak sikit. Try tidur lepas asar kerak sikit. Nak tengok jadi macam mana. Sebab tidur lepas asar ni, Allahumma salli ala Muhammad sebawah tu, dia boleh menjadikan kita ni lemah. Ada setengah kata sampai gila tuan-tuan. Boleh lemah badan kita ni. Minda kita jadi lemah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau kita bicarakan tentang akal, tentang nafsu, di antara dua benda ni, dua pertarungan ni tuan-tuan, hak menang tu apa abang ji? Hak menang tu tak lain tak bukan akal, bukan nafsu, tapi iman. Iman dia akan handle dua benda ni tuan-tuan. Dia akan tundukkan dua benda ni. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukuplah sekadar itu. Saya nak menyanyi pun Banji dah menyanyi banyak, nak menyanyi apa lagi kan. Cuma tuan-tuan nak pesan kepada tuan-tuan berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Barzah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita tuan-tuan, Rasulullah benci tidur sebelum Isyak dan berbual setelahnya. Walaupun kita dah bicara subuh kan, tapi abang bila nak jumpa pula tak tahu bila, bicara Isyak tak tahu bila kan, bicara subuh pagi ni abang tak siap. Nabi lepas subuh pun Nabi tak suka, lepas sebelum Isyak ni, lepas maghrib pun Nabi tak suka. Pasal apa Nabi tak suka tidur lepas sebelum Isyak ataupun selepas maghrib ni tuan-tuan dirahmati Allah? Alasannya supaya mengelak terlewat waktu solat, lewat sembahyang. Alasannya supaya takut sekali lagi tidur dia galik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ulama kata boleh tidur lepas maghrib ni bila Ramadan, ada ulama kata. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukuplah sekadar tu tuan-tuan perkongsian dalam masa pagi ni. Yang tuan-tuan pun perut bukan kata duk bunyi keroncong dah, roh pun keluar dah kan. Kalau Allah ni tebuk je roh, orang nampak muka siapa? Ali ekspedisi kan, pasal dia dah kembali dah, balik dah tuan-tuan. Nak orang panggil Ali Tera Rosa. Kat bawah tahu tak Tera Rosa? Tuan-tuan tengok kan. Kalau bagi tak payah tanya Scorpion pun dia tahu. Allah salli ala Muhammad tuan-tuan. Allah seronok tengok mana-mana orang artis-artis yang dah berubah ni tuan-tuan. Kita ni duduk dalam ni tuan-tuan, kekal kalah dalam halaqah ilmu ni tuan-tuan, kekal kalah dalam taman-taman syurga tuan-tuan. Sebab Nabi kata al-mar'u ma'a man ahabba, kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang atas dunia tuan-tuan. Ni kawan-kawan kita atas dunia ni tuan-tuan, kawanlah dengan orang-orang yang soleh tuan-tuan, kawanlah dengan orang-orang yang alim tuan-tuan. Walaupun kita ni tuan-tuan tak alim macam mereka, tapi kita ada kasih sayang kerana Allah mendorong kita untuk jadi macam mereka tuan-tuan. Macam saya sayang kat Ustaz Fawaz ni tuan-tuan, teringin nak jadi macam Ustaz Fawaz, teringin nak jadi macam Abang Haji ni alim tuan-tuan. Tanya boleh jawab. Al-ilmu fi Allah Ta'ala. Memang kita tahu alim dah. Tu pun orang yang alim ni tawaduk dia apa? Dia kata walaupun aku ni bukan kalangan orang yang saleh. Tuan-tuan, Imam Syafi'i boleh kata macam tu. Walaupun aku ni bukan kalangan orang yang saleh, tapi aku bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kerana apa? Hendakkan syafaat mereka nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Amru bin Al-As sebelum dia mati tuan-tuan, dia kata aku tak ada amalan lain melainkan aku genggam sungguh kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Genggam sungguh-sungguh tuan-tuan, genggam sungguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila dia abang lepas dia genggam tu, Allahumma salli ala Muhammad, Allah cabut nyawa dia. Anak dia Abdullah ketika mana menguruskan jenazah dia tuan-tuan, saya faham baji dia ketuk tu, masa cukup dah baji.
Cuba nak buka jari ni, nak buka genggaman jari ni, tapi tak dapat tuan-tuan. Genggam sungguh la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita ni genggam macam mana tuan-tuan? Amr bin Al-As hidup zaman Nabi, nak mati dengan Nabi, nak wafat dengan Nabi, tapi Allah takdir Nabi wafat dulu, dia belum wafat tuan-tuan. Nak mati, dia pandang muka dia ke dinding, dia menangis, teriak, esak-esak tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, bukan kata menangis, esak-esak, duduk depan televisyen, duduk gelak tak mau. No? Tengok Abang Haji buat lawak pun gelak tak? Duduk depan televisyen gelak tak mau kan? Duduk tengok Hindustan teriak dia pun teriak, Hindustan gelak dia pun gelak, tengok Tamil dia pun pulun tak mau. Haji macam mana tadi? Polis dan dah kena kan? Pergi korang tu kan? Saya tak berapa pandai ingat tuan-tuan, tapi kat Abang Haji lah ni Hindustan, pergi Abang Haji lah bawa Hindustan ini kan? Jadi saya sekat tu tuan-tuan, asalnya ni yang terakhir dah, tak ada kesimpulan dia tuan-tuan. Kesimpulan ni Abang Haji buat lah nanti no? Jadi akhir kalam tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf kepada tuan-tuan. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah tu daripada kelemahan saya sendiri no? Apa Ustaz Fawaz, saya minta maaf Abang Haji no? Melawak lebih kurang, dan juga pihak masjid ada terkurang, terkasar dan sebagainya. Dan pesanan yang terakhir tuan-tuan, sebelum balik nanti, bukan balik, masa rehat nanti makan dulu, lepas tu masuk balik insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah bang. Syukriya Ustaz Nazri. Masa kita saya dipahamkan daripada Jatuh Kuasa Masjid Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar dah pun sampai untuk mengisikan slot Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah lebih kurang 5 minit kau, saya pun lapar kat sini. Baik, ada 2 soalan di situ, saya akan cuba ringkaskan semudah yang mungkin insyaAllah. Berkaitan yang pertama sekali tentang macam mana kita nak tarik orang sembahyang berjamaah. Kita minta ayah-ayah yang ada di sini mainkan peranan, ibu-ibu di belakang mainkan peranan, kemudian pihak masjid mainkan peranan. Apa peranan yang kita nak mainkan? Satu ya, Nabi SAW waktu sampai di Madinah, masa mula-mula sampai tu, baginda berucap satu ucapan, yang mana ucapan ni cukup cantik ni. Seorang pemimpin agung sampai di satu tempat baru, inilah ucapan yang Nabi sebut. Baginda mengatakan, ayuhan nas, ay manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, jamukan makan, wa sallul arham, hubungkan silaturahim, wasallu billail wan nasu niyam, kamu bangun sembahyang malam waktu orang lain semua sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga sejahtera. Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi tu, dia dengar ucapan Nabi SAW macam ni, dia terus masuk Islam lepas tu. Sebab dia tak sangka seorang pemimpin agung sampai di kota Madinah boleh ucap ucapan macam tu. Satu ucapannya tak menguntungkan orang yang bercakap. Faham tak bahasa saya tu? Selalunya siapa yang nak jadi pemimpin, dia nak jadi pegang pemimpin, dia kata, tuan-tuan perempuan sekalian, terima kasih undi saya kan, tuan-tuan bekerja samalah dengan saya untuk membina. Selalunya orang pegang jawatan, dia akan bercakap untuk menguntungkan dia. Tapi Nabi SAW tak. Nabi bercakap satu benda yang menguntungkan semua orang. Rupanya hadis yang Nabi sebut ni, oh cantik sekali. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, macam mana kita nak ajak orang sembahyang subuh berjemaah? Pakai formula ni. Yang pertama Nabi sebut afsus salam, sebarkan salam. Sebab itu kita kalau boleh balik di rumah nak ajak siapa-siapa mai sembahyang jemaah, kalau boleh nombor 1 sekali salam. Jumpa anak, Assalamualaikum, satu. Yang kedua tegur, bangun sembahyang subuh. Sebab salam ni satu cara teguran antara orang Islam dengan orang Islam. Jadi nak tarik orang sembahyang berjemaah, yang pertama sekali dengan cara teguran. Ibu-ibu gerak ayah, abang bangun sembahyang, abang bangun sembahyang. Satu. Yang kedua, pihak masjid boleh pakai teori yang sama juga. Jumpa orang dekat tepi tu, Assalamualaikum, pagi esok mai lah sembahyang jemaah, kata. Sekali lalu kot nombor pula nampak 3-4 orang duduk kat padang, Assalamualaikum, pagi esok jangan lupa sembahyang jemaah, kata. Faham ke saya duduk kata tu? Jumpa siapa-siapa, Assalamualaikum. Tak. Bila kita hidupkan budaya tu di Masjid Timah ni, insya-Allah ramai orang sembahyang berjemaah. Sebab manusia ni Allah bagi kepada dia satu sifat, dia sifat malu Allah. Lama-lama duk kena tu, dia main.
Dia mai walaupun dia malas ke, dia mai tu nak suar muka saja ke, dia mai tu pasal dia segan ke, tapi dia mai. Jadi lepas ni kita minta pakai kaedah nombor 1, jumpa bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, kuliah subuh. Assalamualaikum, ada kuliah. Assalamualaikum, mailah sembahyang jemaah. 1. Yang kedua, kalau cara ni tak berjaya, pakai cara yang kedua. Apa dia? Wa at'imut ta'am, jamu makan. Ibu-ibu di belakang, kalau rasa nak suruh ayah-ayah bangun sembahyang subuh berjemaah, cuba offer dengan abang bangun sembahyang subuh berjemaah, esok saya buat cakotiau telur ayam basuh. Contoh. Abang tak bangun sembahyang jemaah, saya tak buat. Bangun sembahyang jemaah, saya buat. Contoh. Tak tahulah jadi ke tak tahulah. Pihak masjid, kalau rasa nak tarik orang sembahyang berjemaah, pakai teori yang sama juga. Dia mau makan, lepas sembahyang subuh ada kenuri, lepas sembahyang subuh ada kenuri. Dan selalu kenuri subuh ni orang buat nasi lemak ni. Cuba Masjid Timah tukar sikit, buat kambing golek lah. Try. Orang tak pernah buat, cuba kita try tengok. Betul, orang akan datang dalam keadaan mai tu nak makan kambing, betul. Tapi bila lama-lama kita buat, lama-lama orang lekat. Faham ke saya kata? 2. Yang ketiga, cara untuk tarik orang sembahyang berjemaah, saya bagi contoh masjid tu lah sebab masa tak mengizinkan. Cara yang nombor 3, buat cara pertama, jumpa teguk, bagi salam, bagi tahu ajak sembahyang subuh, tak jalan. Buat kenuri kambing golek pun tak jalan. Pakai cara nombor 3. Apa dia? Wassalul arham, hubungkan silaturahim. Kalau boleh, pegawai-pegawai masjid yang mana ada ni, kalau boleh pi rumah orang hak tak pernah nampak batang hidung di masjid tu. Pi salam. Assalamualaikum. Tu rumah tu buka pintu. Pasal pegawai masjid main melawat saya nak apa pasal? Dah lah, kami main melawat lah, kuku mati dah. Lama tak nampak di masjid ni. Tak, cara salah. Tak payahlah pergi sampai satu rombongan 14-15 orang. Bawa pegawai masjid seorang, bawa penggali kubur seorang. 2 orang tu cukup. Itu melawat lah. Tak, hubung silaturahim. 3. Yang keempat, kalau cara nombor 3, pergi rumah dia banyak kali pun tak ada jawapan juga. Cara nombor 4, orang yang terlibat dengan masjid, bangun malam, angkat tangan, doa. Ya Allah, aku dah khtiar dah, aku buat dah macam-macam supaya anak Qaryah datang mari sembahyang subuh berjemaah, tapi sampai sekarang tak jalan juga. Ya Allah, bukalah pintu hati mereka. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah nak tarik orang supaya datang ke masjid, boleh gunakan teori yang disebut oleh Nabi SAW ni, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu sekalian, yang ni last sebagai penutup. Saya tak mau buat kesimpulan, kita bagi Abang Haji lah buat kesimpulan, insya-Allah. Saya nak ambil kata-kata seorang guru sikit Abu sekalian. Saya sampai hari ni berasa dengan apa yang dia sebut. Dia sebut lorat kita lah, lorat kampung kita lah. Dia kata macam ni. Dia kata orang yang tak sembahyang subuh berjamaah, orang yang tak bangun qiyamul lail, orang yang tak sembahyang subuh berjamaah, dia kata orang ni bila dia tak bangun, dia rasa tak apa. Dia rasa tak apalah, terlepas, biasalah. Dia kata itu dari satu sudut. Dia kata satu sudut lagi, dia kata takut-takut. Orang yang Allah bagi dia tidur qiyamul lail, tak bangun, sembahyang subuh pun dah, dia kata takut-takut orang macam ni, Tuhan tak mau tengok dia waktu pagi. Dia kata takut-takut Tuhan tak mau tengok dia waktu pagi tu, waktu qiyamul lail Tuhan tak mau tengok dia. Waktu subuh berjemaah, jaga-jaga habis subuh, jaga-jaga lepas subuh, jaga-jaga sembahyang seorang-seorang. Tahu-tahu Tuhan tak mau tengok dia apa pagi tu. Lepas tu kita minta kalau boleh ayah bapa sekalian, mulai pada hari ini sama-sama kita berazam untuk sembahyang subuh berjamaah, insya-Allah. Mudah-mudahan setakat mana yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita, Allah berkati perhimpunan kita hari ini, insya-Allah. Saya ucapkan jutaan kemaafan banyak-banyak sebab cakap masa agak panjang, minta maafnya banyak. Yang kedua, saya ucapkan jutaan terima kasih sebab sudi jemput saya ke Masjid Timah. First time main bercakap di Masjid Timah. Terima kasih banyak-banyak. Yang barulah, yang lama saya main dah. Dan yang ketiga, terima kasih banyak-banyak sebab sepanjang 2 jam ke 3 jam kami berforum ni, seorang pun tak lena salah. Terima kasih banyak-banyak salah. Kami cukup berbesar hati. Jadi cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jazak ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Fawaz di atas kupasan persoalan tadi. Mudah-mudahan dengan apa yang telah dikongsikan itu dapat kita mengambil istifadah daripadanya. Jadi tuan-tuan, demikianlah sedikit banyak kaitan tentang forum bertajuk
sejuk gidi kita pada hari ini. Apapun yang telah dikongsikan tadi, peranan ini adalah terpulang kepada diri kita sendiri. Masjid ni buat macam-macam dah, buat pengisian kuliah, buat program. Bahkan pada hari ini pun kita ada masjid, karnival masjid. Semua ini adalah untuk mengembalikan suasana peranan masjid dan juga nak menguatkan suatu rahim di antara qaryah Masjid Timur ini khususnya, dan juga masyarakat luar sekali amnya. Semuanya adalah untuk diri kita. Jadi kalau tak mau bak juga, tak mau pilih juga untuk main dekat dengan masjid, terpulanglah. Terpulang pada diri kita. Macam lagu tu kan, terpulanglah, mahu jadi apa, mahu jadi hantu, mahu jadi buaya. Kebetulan nak main tadi teringat tu yang teringat yang tu. Jadi tercadang macam tu, buat macam-macam, tak mau main juga. Cerita dia memang kena ajak Tok Adi api. Tok Adi api satu, bawa cangkul satu, tegur sekali. Apapun tuan-tuan, mewakili daripada pihak penganjur, dan inilah sekali lagi saya bagi pihak moderator pada pagi ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Fadhil yang pertama kita, Al-Fadhil Ustaz Nazri, juga Al-Fadhil Ustaz Fawaz di atas perkongsian ilmu yang berguna buat kita semua pada pagi ini. Dan juga tak dilupakan kepada pihak penganjur, Jawatankuasa Masjid Timah, juga daripada produksi zon kuliah, juga mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan forum subuh kita di bawah tajuk Sejuk Gedi pada pagi ini. Paling utama tidak lupakan pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat semua, sebab tanpa kehadiran tuan-tuan, tanpa tuan-tuan duduk dalam majlis ini, maka takkan berlangsunglah forum perdana. Kalau semua sepakat bagi petik jari son, jom bangkit semua kat lapak, ketika kami 3 orang tak jadi. Jadi tuan-tuan pekat tunggu sampai habis. Walaupun serentak dengan mulut cakap, serentak dengan perut pun cakap juga, tapi tuan-tuan tunggu. Saya tutup dengan lagu. Ingatlah lah. Okey. Lagu dia duduk kilo dulu juga kan. Tapi penutup dia. Sejuklah, siapa laju sikit lah kan. Sejuklah, sejuklah, ahai sejuk gedi. Sejuklah, ahai sejuk gedi. Forum subuh kita sudah sampai penghujungnya. Moga bermanfaat di dunia dan akhirat. Itulah saham kita. Moga-moga ia jadi pahala. Salah silap, saya mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah jumpa lagi di lain siaran dan waktu ketika. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarat dan surah As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan boleh menjadi muslimat di bahagian belakang, dan muslimin ada lagi bahagian belah kiri tuan-tuan lah. Silakan insya-Allah.